ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم من بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan dan juga kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga penuh belas kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita berada di dalam kebaikan. Atau erti kata yang lain, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana taufik dan juga hidayah, yakni petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita berada di dalam kebaikan. Kita harap maklum dan juga kita sedia maklum, kita berpegangan dengan mazhab dan juga kita berpegangan dengan i'tiqad ahlu sunnati wal jamaah. Di dalam pegangan mazhab dan juga di dalam pegangan i'tiqad ahlu sunnati wal jamaah yang dinisbahkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam: qadrihi khairihi syarrihi minallahi ta'ala. Segala sesuatu yang baik dan juga segala sesuatu yang buruk hakikatnya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Seorang insan, seorang hamba, dia mengabdikan diri kepada Allah. Seorang hamba dia melakukan amalan salih, seorang hamba dia melakukan amalan kebaikan. Ketahuilah sesungguhnya amal itu telah pun ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri hamba tersebut. Begitu juga dalam kehidupan insan, dalam kehidupan manusia ni dia tak akan terlepas dengan istilah musibah. Dalam kehidupan manusia dia tak akan terlepas dengan istilah kesusahan, kepayahan, keperitan hidup dan sebagainya. Yakinlah segala satu musibah, segala satu kepayahan, keperitan, kesusahan hidup hakikatnya datang daripada Allah Subhanahu wa taala.
Nak kita bersyukur kepada Allah kerana saat ini Allah Subhanahu wa taala golongkan kita sebagai golongan hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak bersyukur kepada Allah kerana di atas muka bumi Allah yang penuh dengan keberkatan, di atas muka bumi Allah yang penuh dengan sakinah, yakni ketenangan, di atas muka bumi Allah yang penuh dengan maghfirah, yakni pengampunan Allah. Di atas muka bumi Allah inilah umat Islam terbahagi kepada 3 jenis golongan. Golongan yang pertama, umat Islam terbahagi kepada golongan hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua, umat Islam terbahagi kepada golongan hamba yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada golongan yang terakhir, yakni pada golongan yang ketiga, umat Islam terbahagi kepada golongan hamba yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak diikutkan saat ini berapa banyak manusia dalam keadaan lalai kepada Allah? Kalau nak diikutkan saat ini berapa banyak manusia dalam keadaan maksiat kepada Allah? Tapi kasih sayang yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, saat ini Allah Ta'ala golongkan kita sebagai golongan hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak manusia yang melakukan amalan kefarduan, berapa banyak manusia yang melakukan amalan kewajiban, berapa banyak manusia beramal dengan satu amalan taqarrabu ila Allah, satu amalan yang mendekatkan diri dia kepada Allah. Setelah daripada amalan tersebut, dia ada pada golongan hamba yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak manusia disujud kepada Allah, berapa banyak manusia yang melakukan amalan kebaikan, berapa banyak manusia yang mengabdikan diri kepada Allah. Setelah daripada amalan tersebut, dia ada pada golongan hamba yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, bukan sahaja Allah Subhanahu wa taala berikan quwwah, yakni Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan, untuk mengerjakan, yakni salat maghrib secara berjemaah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala masih mengekalkan kita berada dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, talibul ilm fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kefarduan. Menuntut ilmu adalah satu amalan kewajiban bagi seluruh orang Islam, baik dia lelaki maupun dia perempuan. Berarti orang beriman, apabila Allah Subhanahu wa taala letakkan dia dalam kebaikan, berarti orang beriman dia tak akan rosakkan amalan kebaikan dia dengan melakukan amalan kebaikan dalam keadaan penuh riya, yakni menunjukkan amalan kebaikan dia kepada orang lain. Orang beriman dia tak akan rosakkan amalan kebaikan dia, dia tak akan kotori amalan saleh dilakukan oleh dia dalam keadaan ujub, yakni merasakan diri itu hebat nak berbanding dengan orang lain yang mana orang lain tu tak beribadah macam dia ibadah. Melainkan apabila orang beriman dikembali kepada Allah, disujud kepada Allah, dia melakukan amalan kebaikan, dia akan lakukan amalan tersebut dalam keadaan penuh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i rahimahullah taala, apa kata Imam Syafi'i? Aku hanya sekadar meniru-niru orang saleh. Aku hanya sekadar beramal seperti amalan-amalan orang saleh. Aku hanya sekadar bertutur kata seperti tutur kata orang saleh. Aku hanya sekadar berpakaian seperti pakaian orang saleh. Hakikatnya diri aku ini bukanlah orang yang saleh. Apa kata Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala? Ya Syafi'i, wahai guruku, ketahuilah sesungguhnya engkau tergolong pada golongan hamba yang saleh. Dan adanya engkau pada golongan hamba yang saleh, engkau telah menambahkan kemuliaan kepada diri hamba-hamba yang saleh. Tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan juga kepada puan-puan adalah mengenai
nasihat atau kata-kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya nak sentuh atau saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan juga puan-puan adalah mengenai nasihat atau wasiat Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kata Imam Ghazali, ada beberapa perkara atau ada beberapa jenis anggota badan yang menyebabkan hati kita akan jadi rosak. Kata Imam Ghazali, ada beberapa perkara atau ada beberapa anggota badan yang akan menyebabkan hati kita akan rosak, menyebabkan hati kita akan menjadi gelap, sehingga anggota badan kita akan menyebabkan bertambah maksiat kita kepada Allah, akan menyebabkan anggota badan kita menjadi lesu atau menjadi lemah atau menjadi loyo untuk melakukan amalan kebaikan. Tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya nak sentuh kepada tuan-tuan dan juga puan-puan adalah mengenai kata-kata nasihat yang disampaikan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, contoh di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan kata-kata ni bukan sahaja kita boleh jumpa di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kata-kata ni, nasihat-nasihat ni kita boleh jumpa di dalam kitab Minhajul Abidin. Bukan sahaja kata-kata nasihat ni yang saya nak kongsi kepada tuan-tuan, kita boleh jumpa dalam kitab Minhajul Abidin. Bahkan musannif yang sama, pengarang kitab yang sama, yakni Imam Ghazali. Baiklah dalam Minhajul Abidin sekalipun dan juga kitab Bidayatul Hidayah yang masyhur, yang tak terasing di masjid-masjid maupun di surau-surau di Malaysia maupun seluruh negara, yakni kitab Bidayatul Hidayah, karangan yang sama juga karangan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Kata Imam Ghazali, ada beberapa perkara dan juga ada beberapa jenis anggota badan yang boleh menyebabkan hati kita akan rosak, menyebabkan hati kita akan menjadi lalai kepada Allah, menjadikan hati kita akan bertambah hitam, menyebabkan efek dia, kesan sampingan dia kepada jasad, sehingga jasad yang sedia melakukan maksiat, yang lazimnya melakukan maksiat, akan bertambah maksiat kepada Allah dan menyebabkan amalan kebaikan seperti amalan istiqamah yang dilakukan oleh hamba tersebut akan berkurang. Bahkan pada jasad dia, dalam kehidupan dia akan bertambah maksiat kepada Allah dan akan juga berkurang melakukan amalan saleh, yakni amalan kebaikan. Contoh yang mudah nak kita faham, yakni 7 jenis anggota badan. 7 jenis anggota badan, salah satu akan menyebabkan hati kita akan rosak, menyebabkan hati kita akan menjadi hitam. Dia ada 7 yang saya nak kongsi kepada tuan-tuan dan juga puan-puan, yakni yang pertama dulu. Kalau sempat yang kedua dan seterusnya sempatlah. Kalau dah saya usaha semampu mungkin. Kalau tak sempatlah. Kalau dia sempat satu pun dah cantik lah. Dan saya yakin yang nak kita perhatikan, yang nak kita tengok betul-betul itu hal pertama lah. Yakni yang pertama, panca indera yang pertama adalah penglihatan mata kita. Mudah pintu yang pertama akan memasuk zulumat, yakni kehitaman dalam hati kita. Pintu yang paling mudah, panca indera yang paling mudah, atau anggota badan yang paling mudah nak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ain atau ain, yakni mata. Yang kedua mulut, yang ketiga telinga, keempat kemaluan, kelima dan sebagainya, ada jenis anggota-anggota badan. Tapi yang paling mudah atau yang paling senang hati kita nak kotor,
Pintu yang pertama adalah mata. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, qala musannif rahimahullah ta'ala, mata sebenarnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk engkau dapat melihat segala sesuatu, sehingga engkau dapat menggunakannya dalam menunaikan segala hajatmu, dan engkau dapat melihat dengan matamu akan keajaiban dan keindahan ciptaan langit dan bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga sehingga engkau dapat mengambil i'tibar daripadanya. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, apa manfaat Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan mata untuk kita? Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, apa fadilah atau apa kelebihan pada muka kita memiliki 2 biji mata? Nanti dia ada kesimpulan dia. Ni satu-satu dulu. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, apa sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan mata pada kita? Apa sebabnya hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan 2 biji mata yang melekat di muka kita? Yang pertama, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, sebenarnya Allah Ta'ala ciptakan mata untuk kita kerana tak mau datangkan musibah kepada diri kita. Dalam masa yang sama juga, bukan sahaja tak datangkan musibah, dan juga mengelakkan sesuatu musibah. Contoh yang pertama, apa yang baik dia, contoh kita jalan, kita nampak jurang. Kalau kita jalan seorang, kita nampak jurang, kita tak lalu Cuba fikir kalau kita tak ada mata, orang pun tak ada, bubuk pila ada orang tak, tapi orang pun dia sama geng dengan kita, buta juga. Berarti memberikan mudarat kepada diri. Dak mata hati dia hidup, dia tahu. Yang tu lain cerita lah. Kita duk cerita mata zahir ni, tak cerita mata batin lagi. Berarti hikmah atau baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan mata untuk kita supaya sesuatu mudarat tak memberi pada diri kita dan boleh mengelakkan mudarat tersebut. Ini yang pertama. Hikmah yang kedua. Yang kedua, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, setiap penglihatan mata kita di atas muka bumi Allah boleh meningkatkan hubungan mahabbah kita dengan Allah. Setiap penglihatan mata kita kepada sesuatu boleh meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala suatu zat yang kita lihat boleh menyebabkan menambah khauf kita kepada Allah, yakni merasa tambah takut kita kepada Allah. Diceritakan di dalam kitab Tazkiratul Awliya yang dikarang oleh Syekh Fariduddin Al-Athar rahimahullahu ta'ala. Di dalam kitab ni musannif, pengarang kitab hanya memuatkan kisah-kisah salafun salih. Yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan juga kepada puan-puan adalah mengenai kisah Rabi'ah Al-Adawiyyah atau Rabi'atul Adawiyyah. Satu hari Rabi'ah dia tengah termenung, tengah tengok mak dia ni tengah buat kerja. Mak dia buat kerja apa? Mak dia ambil hak kayu yang kecil-kecil, mak dia tuk dalam api, mak dia masukkan ke dalam api. Lepas tu barulah mak dia ambil hak kayu yang besar-besar, mak dia tuk dalam api, masukkan ke dalam api. Rabi'ah dia tengok perbuatan mak dia yang tu lah. Dia tengok sehingga dia teriak, sehingga dia menangis. Ibu kepada Rabi'ah, dia nampak Rabi'ah tengah menangis, maka kata ibu kepada Rabi'ah, nak, kenapa engkau menangis nak? Perkara apa yang menyebabkan engkau menangis nak? Maka kata Rabi'ah, wahai ibu, aku lihat engkau ambil kayu yang kecil-kecil, engkau masuk ke dalam api, barulah engkau masukkan kayu yang besar-besar ke dalam api. Wahai ibu, aku khawatir. Wahai ibu, aku takut. Wahai ibu, aku takut Allah Ta'ala dahulukan aku yang kecil.
Aku takut Allah Ta'ala dahulukan aku tubuh yang kecil. Aku takut Allah Ta'ala dahulukan aku usia yang kecil ke dalam api neraka. Barulah Allah Ta'ala ambil jasad yang besar-besar masuk ke dalam api neraka. Wahai ibu, inni akhafullah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berarti, kalaulah orang beriman, dia memiliki keimanan yang hakikat dalam hati dia, segala sesuatu zat yang dia lihat menyebabkan hati dia akan meningkat. Mungkin meningkat mahabbah dia dengan Allah, mungkin akan meningkat kasih sayang hubungan dia dengan Allah. Mungkin segala satu zat yang dilihat menyebabkan keimanan dia, keyakinan dia kepada Allah akan meningkat. Kalau cerita tadi, meningkat khauf, yakni rasa ketakutan kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala firman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya golongan hamba yang takut kepada Allah adalah golongan hamba yang memiliki ilmu. Berarti hati orang yang memiliki ilmu, segala satu zat yang dilihat menyebabkan suatu hati dia akan meningkat. Kalau betullah ilmu hakikat yang ada dalam hati, ilmu yang betul ada dalam hati, berarti segala satu zat yang dilihat menyebabkan keimanan, hubungan mahabbah dia dengan Allah, khauf dia kepada Allah akan meningkat. Bukan tengok segala satu zat sehingga dia tak ada perasaan, dah. Kalau orang beriman, walaupun zat yang tak hidup, tapi hati dia akan hidup kepada Allah, akan ada kesan hati yang baik. Kedua, segala satu zat yang dilihat menyebabkan yakni hubungan mahabbah dia dengan Allah akan meningkat. Apabila satu orang sahabat beserta dengan ramai-ramai sahabat melihat satu orang, para sahabat radhiyallahu ajma'in melihat satu cerita atau melihat satu keadaan. Seorang anak, dia sibuk tengah mencari ibu dia. Dia tengah teriak, dia tengah sibuk mencari ibu dia. Dan ibu ni, satu orang ibu, dia mencari anak dia yang tengah kehilangan. Anak tengah mencari ibu yang kehilangan. Ibu yang tengah cari kehilangan, ibu yang sama tengah cari anak yang kehilangan. Akhirnya mereka jumpa, mereka menangis. Sehingga para sahabat radhiyallahu ajma'in tengok ni ikut nangis bersama juga. Maka datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat radhiyallahu ajma'in, "Limadha? Sebab apa kalian menangis wahai para sahabat?" Jawab sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami nampak, kami ni tengok seorang anak cari ibu dia. Seorang anak cari ibu dia, ibu yang tengah duk cari ibu dia tengah cari anak dia. Maka akhirnya mereka jumpa, mereka teriak, mereka menangis. Maka kami tengok keadaan macam tu, kami pun ikut teriak juga, kami pun ikut menangis juga." Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mafhum? Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencintai kepada hambanya lebih lagi cinta seorang ibu kepada anaknya. Cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada hambanya lebih lagi cinta seorang ibu kepada anaknya. Kata ulama, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada hambanya lebih lagi lipat 70 kali ganda, lipat kali ganda kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Masya Allah, tabarakallah. Kita ni boleh fikir macam mana kasih sayang ibu kepada anak. Kadang kita tak nampak, sebab kita tak lahir tu kita tak boleh nak ingat. Tapi kita boleh nampak macam mana orang lahir, kemudian ibu tu dijaga anak dia, dia rawat anak dia, dicurahkan kasih sayang kepada anak dia. Kita mungkin tak nampak. Satu kita yang kecil, satu lagi kita ni lelaki. Kalau perempuan tu mungkin dia nampak kasih sayang macam mana ibu dalam keadaan keberitan tengah mengandung dan sebagainya. Berarti setiap kejadian yang dia nampak,
segala satu zat ni dia nampak, betullah ilmu memiliki dalam hati. Kalaulah iman yang kukuh memiliki dalam hati, segala satu zat yang dia lihat menyebabkan ada kesan baik pada hatinya. Bukan dia tengok dia buat buat tak tahu lah dah, bukan. Yang ketiga kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, setiap penglihatan yang engkau lihat atau yang kita lihat boleh mengambil i'tibar. Cerita ulama Ibnu Hajar, saya tak pastilah sama ada cerita ni dinisbahkan kepada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani atau cerita ni dinisbahkan kepada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, saya tak pasti. Tapi yang yakin cerita ni berlaku kepada salah satu ulama ni, yakni Imam Ibnu Hajar. Tak pasti ya, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami atau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nanti tuan-tuan boleh tanya ustaz yang mengajar kat sini. Tuan-tuan baru tengok muka saya first time kat sini no? Saya tahu ustaz main sini bukan jarang-jarang ustaz boleh duduk sini. Saya belajar nah. Nanti yang kau boleh tanya ni, macam-macam ustaz mengajar kat sini kan. Saya tengok jadual Ashabus Samaha Fadil Datuk Doktor Ustaz Zulkifli Al-Bakri Hafizahullah Ta'ala, beliau mengajar kat sini nanti. Dia boleh tanya. Jangan tanya kat beliau, tunggu beliau lambat lagi. Tanya pergilah ustaz apa yang main. Kalau dia buat soal jawab lah. Kalau beliau tak buat soal jawab, jangan pandai-pandai kat tanya tangkat tangan ni. Ustaz ada satu ustaz dia cerita, janganlah. Tak kena adab. Keluar daripada majlis baru tanya cantik ya. Okey, cerita saya nak cerita ni sama ada berlaku kepada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani atau cerita ni berlaku kepada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Antara salah satu. Satu hari Imam Ibnu Hajar dia keluar daripada tempat yang beliau belajar. Beliau menuntut ilmu di satu tempat. Senang nak faham, beliau menuntut di satu madrasah. Kemudian beliau keluar daripada madrasah tersebut dengan alasan kurang kekuatan ingatan hadis maupun Al-Quran. Kurang nak ingat, tak masuk ingatan, hafalan, ilmu, sehingga Imam Ibnu Hajar dia keluar daripada tempat yang beliau menuntut ilmu atau madrasah dan sebagainya. Kedua, lepas daripada dalam perjalanan, Imam Ibnu Hajar cari tempat teduh atau cari tempat istirahat. Dan tempat istirahat tersebut ada di dalam gua. Imam Ibnu Hajar masuk dalam gua, Imam Ibnu Hajar istirahat, rehat. Masuk dalam, maka dalam keadaan tengah hujan masa tu. Masa yang sama tengah hujan. Imam Ibnu Hajar letak kepala duduk relax. Ada di hadapan Imam Ibnu Hajar ada batu yang sangat besar. Tu ada batu yang besar. Tengah duduk hujan, duduk dalam gua, air hujan tu dia tembul. Faham tak? Duduk dalam hujan, dia tembul. Sehingga air hujan tengah duduk menitik kat batu yang besar ni, menitik, sehingga jadi melekuk. Imam Ibnu Hajar tengok jadi terkejut. Loh, ni gua kot. Turun air hujan dia pun. Bubur lah air apa pun, takkan nak tembul kot. Sehingga air hujan ni tembul dah tembul satu. Satu dia kena dekat batu sehingga boleh melekuk pula. Sebab apa? Tengah duk kena titik istiqamah duk kena, sehingga boleh jadi melekuk. Apa kata Imam Ibnu Hajar? Takkanlah hari-hari aku dengar ilmu. Takkanlah ilmu tak boleh masuk dalam kepala otak aku. Sedangkan aku punya kepala ni bukanlah keras seperti batu. Ayat yang kena keras batu pun boleh melekuk. Apatah lagi ilmu, takkanlah tak boleh masuk pada otak aku, yang mana kepala aku ni bukanlah keras. Maka Imam Ibnu Hajar dia pergi balik pondok, atau dia pergi balik tempat dia belajar, atau dia pergi balik madrasah, dia sambung belajar balik. Sehingga beliau jadi ulama yang dijadikan rujukan bagi seluruh ulama, baik seluruh orang awam sampai yaumil akhir, sampai hari kiamat.
Berarti mata tadi dimanfaatkan, digunakan dengan sebaik mungkin sehingga perkara tersebut mengambilkan pelajaran untuk diri beliau. Macam tu juga kita. Sebab tu satu hari diceritakan dalam kitab yang sama juga, yakni kitab Tazkiratul Awliya, tapi kisah tu kisah orang yang berbeza, yakni Zunnun al-Misr. Satu hari Zunnun al-Misr dia nampak satu kura-kura duk berenang. Tengah duk berenang dekat sungai, tengah berenang. Lepas tu masa yang sama kat hujung tu dia nampak dalam hutan kalajengking tengah duk jalan. Kalajengking ni dia duk jalan. Kura-kura ni dia duk parking kat sini. Lepas tu kalajengking dia duduk kat atas kura-kura ni. Lepas tu kura-kura tu sambung jalan. Zunnun al-Misr dia tengok, dia kata ajib. Dia jadi ta'ajub, dia jadi terpesona. Dia duk tengok mana dia bawa ni pergi. Dia tengok duk jalan yang baik, yang bagus ni tengah duk jalan. Tiba-tiba kura-kura dia berhenti. Kalajengking ni dia sambung, dia masuk hutan balik, dia sambung jalan. Dia tengah jalan, dia tengah menuju kepada orang yang tengah tidur di bawah pokok. Orang tu tengah berlinding begitu. Zunnun al-Misr dia ambil kayu, dia nak katak, dia nak pukul kalajengking ni. Masa yang sama dia tengah nampak ular tengah duk main dekat pemuda ni, nak katuk dia. Dia jadi rasa bersalah. Awal mana awal aku nak katak ni? Ajib. Hebatnya kekuasaan Allah sehingga kalajengking ni dia sengat ular ni sehingga ular jatuh mati tu. Kemudian kalajengking ni dia balik tu dia belakang. Kemudian Zunnun al-Misr dia ambil, dia katak kalajengking, takut saya ini duk sengat pemuda ni. Zunnun al-Misr dia punya pandangan orang yang tidur di bawah pokok kira wali besar. Kita orang Melayu, kita orang Malaysia ni, orang Islam lah, dia kadang-kadang jumpa kita, dia kata wali kat kita, dia kata dia wali, jangan duk percaya bulat-bulat. Kadang dia pakai baju buruk-buruk, belum tentu dia macam tu. Mana wali jadi pengotak? Wali mana ada pengotak? Wali tu sentiasa bersih, sentiasa dalam keadaan wangi-wangian macam tu. Dia ni main pengotak satu macam, kata dia tu wali. Mana dia tu wali? Mengangkat wali berketuk tambah dia. Wali di bawah tu. Nanti kalau pembahasan wali tu lain cerita. Tapi zaman ni orang bukan macam zaman dulu. Dia duduk main satu macam, yang kemas duduk abang dia wali, jangan terima bulat-bulat. Zunnun al-Misr dia kata, weh, ni orang hebat lagi kira. Ihfazillah yahfazka. Siapa yang menjaga Allah, Allah Ta'ala yang jaga dia, berarti kira dia ni orang hebat. Zunnun al-Misr mendekati pemuda tersebut sehingga yang keluar daripada jasad pemuda tersebut mengeluarkan bau khamar, yakni bau arak. Sehingga Zunnun al-Misr kata, lah, ini bau arak pula, ni macam mana ni? Dia gerak, dia kata, ya syabab, bangun wahai pemuda. Itu berbangun. Dia kata, lah, buat ada ulang atas sini, buat kalajengking duk ada kat sini, bersibuk ni. Terima kasihlah hang selamat aku. Dia kata, dah. Ni aku nak cerita kat hang ni. Tadi hang bagui main duk landing kat sini kan tadi, yang duk tidur kan. Ni aku nak cerita kat hang. Tadi kalajengking duk main, aku ulang nak main, aku pun ambil lah kayu nak katak, tak tahu. Salah satu nak katak tang mana dulu, yang mana awal dulu. Lepas tu cerdik kok kalajengking ni, dia main ketik dekat ular ni. Ular ni pun jatuh mati kok, dia sengat dia besar. So aku pun katak balik kalajengking ni. Ni cerita ni aku ceritakan. Tapi aku nak cerita yang hebat lah. Sehingga binatang dia pun ada kasih sayang dengan hang, sehingga dia bunuh ular. Oh, hang hebat kan? Kata hamba tersebut, dah, aku ni tidur ni, baru aku lepas minum khamar, aku minum air arak, sehingga aku pun jadi penipu, aku tidur. Woi, tadi aku tidur dalam keadaan minum arak tadi. Kata Zunnun al-Misr, na'am betul, aku pun dah bau ke ambo arak lah. Berarti kata hamba tersebut, aku seorang kaki maksiat, aku seorang ahli maksiat, aku tidur dalam keadaan maksiat, masih lagi Allah Ta'ala jaga jasad. Masih lagi Allah Ta'ala jaga daripada sengatan binatang yang puas kepada diriku, walaupun aku tidur dalam keadaan maksiat kepada Allah.
Kemudian daripada cerita tersebut, maka hamba tersebut menjadi ahli taubat dan menjadi anak murid kepada Zunnun al-Misri. Jadi segala suatu zat yang dilihat boleh menyebabkan hubungan mahabbah dia, kasih sayang dengan Allah akan meningkat. Hubungan khauf dia kepada Allah, hubungan ketakutan dia kepada Allah boleh meningkat. Menyebabkan segala suatu zat yang dilihat, menyebabkan iman dia akan meningkat. Ini hikmah atau baiknya Allah Subhanahu wa taala ciptakan mata untuk kita. Ini hikmah dia. Yang kedua, nak cerita pada pasal mudarat pula. Hikmah dan jaga-jaga kerana setan dia boleh menghiasi mata kita. Dengan pelihatan mata kita, kita mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan sahaja kemurkaan datang daripada Allah, dan juga menyebabkan hati kita akan bertambah lebih hitam. Saya nak tanya, surau ni kalau dia masuk waktu azan, dia beri laluan azan ke sambung terus? Sambung nak ke bagi laluan dulu? Saya ikut surau. Sambung. Kita sambung. Qala musannif rahimahullah ta'ala, qala Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, maka berkatalah Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, peliharalah matamu daripada 4 perkara. Yang pertama, melihat perempuan yang bukan mahram. Yang pertama, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, jangan melihat perempuan yang bukan mahram. Ini yang pertama. Jangan melihat banyak perempuan yang bukan mahram. Tapi Imam Ghazali kata jangan lihat perempuan yang mahram. Berarti tak boleh tengok Bukan cerita banyak. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, jangan lihat perempuan yang bukan mahram. Kerana melihat perempuan yang bukan mahram boleh meningkatkan syahwat kita. Sehingga bukan sahaja meningkatkan syahwat kita, boleh menyebabkan kita berzina dengan seseorang perempuan yang bukan mahram, baik dengan mahram sekalipun. Dia ada tingkatan orang tu berzina. Kadang dia akan berzina dengan perempuan yang bukan mahram, sehingga perempuan yang bukan mahram dilihat, sehingga dia meningkatkan syahwat. Imam Ghazali bagi tahu bukan kata jangan lihat aurat yang bukan mahram. Imam Ghazali bagi tahu jangan lihat aurat wanita atau jangan lihat aurat perempuan. Kata Imam Ghazali jangan melihat perempuan yang bukan mahram. Kerana melihat perempuan yang mahram boleh meningkatkan syahwat. Setelah meningkatnya syahwat, maka kita mula nak jadi kaki penzina. Sebab tu Nabi SAW bagi solusi, Nabi bagi jalan keluar. Kalau melihat seorang perempuan yang bukan mahram, atau melihat perempuan sehingga meningkat syahwat, bangkit syahwat, maka kembali kepada isteri. Kalau yang perempuan dia senang, kalau yang lelaki yang dah kahwin, senang dia nak kembali kepada isteri. Kalau pemuda-pemuda yang tak kahwin lagi, dia nak kembali kepada mana? Dia nak kembali kepada masjid. Dia nak kembali kepada Al-Quran, lakukan amalan kebaikan seperti Al-Quran, atau alihkan pandangan kepada Al-Quran, palingkan pandangan di langit atau di bumi supaya hati dia kembali kepada Allah. Payah macam saya orang yang payah. Bukan senang saya tak kahwin lagi nak pergi mana lagi? Macam apa tak apa lah. Berarti bukan saja perempuan dilihat dalam keadaan syahwat, sehingga bukan sahaja dia berzina dengan perempuan tersebut, boleh jadi dia akan berzina pada perempuan yang lain. Sehingga syahwat yang pandangan yang pertama, syahwat akan bangkit sehingga dia akan berzina dengan ibu dia. Dia akan berzina dengan kakak dia sendiri. Dia akan berzina dengan adik dia sendiri. Tahap yang paling tinggi dan paling teruk, dia akan berzina dengan binatang. Wal'iyazubillah. Dan itu dah tak fikirlah. Sebab apa? Pandangan yang pertama kerana melihat perempuan yang mahram, yang bukan mahram,
dalam keadaan pandangan tersebut menyebabkan bangkitnya syahwat. Kadang perempuan pakai purda pun dia naik tak? Syahwat. Kadang perempuan yang tak pakai purda dia tengok muka pun boleh tak? Jadi tak? Jadi hati-hati orang perempuan, walaupun dalam keadaan berpurda, walaupun dalam keadaan tudung berlabuh, nanti ada panah-panah daripada setan, yakni pandangan-pandangan laki terhadap diri perempuan dalam keadaan syahwat. Banyak zikir kepada Allah, banyak mengingati Allah. Dan perempuan kalau dia keluar daripada rumah, yang bimbing dia adalah setan. Supaya tak mau setan yang bimbing, nak Allah yang bimbing, maka banyak zikir kepada Allah dalam jalan di atas muka bumi Allah. Dia akan jalan dalam keadaan zikrullah, yakni zikir kepada Allah, supaya tak mau setan yang bimbing diri dia. Yang kedua, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, melihat gambar-gambar lelucon yang membangkitkan syahwat. Ini berkhusus kepada anak muda, jangan lihat, jangan tengok. Yang ketiga, peliharalah mata, jangan manfaatkan mata, jangan maksiat mata ini, yakni melihat orang lain dengan pandangan penghinaan. Dan keempat, melihat keaiban orang lain. Peliharalah mata ini, jangan manfaat mata ini, jangan jadikan mata ini maksiat, melihat kemaksiatan orang lain. Yang ketiga dan keempat, saya belum cerita untuk tuan-tuan. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala diceritakan mengenai kisah Imam Sufyan Ats-Tsauri di dalam kitab syarah kitab Bidayatul Hidayah. Syarah kitab tersebut yang disyarah oleh Syekh Fadli An-Najwi hafizahullah ta'ala. Dalam bab nujum, Syekh Fadli An-Najwi meletakkan satu kisah, yakni kisah Imam Sufyan Ats-Tsauri. Satu hari Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala tengah tawaf Ka'bah. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala tengah tawaf Ka'bah dalam keadaan teriak, dalam keadaan menangis. Kemudian dilihat oleh Syekh Syaiban Ar-Ra'i rahimahullah ta'ala. Kemudian Syekh Syaiban Ar-Ra'i rahimahullah ta'ala tegak, "Ya Imam Sufyan Ats-Tsauri, wahai Sufyan Ats-Tsauri, jikalau engkau tawaf Ka'bah dalam keadaan menangis kerana engkau memikirkan maksiat yang lampau yang engkau lakukan, sekarang aku nasihati engkau wahai Imam Sufyan Ats-Tsauri, lepas ni jangan buat dosa lagi, jangan buat maksiat lagi." Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, bukan perkara tersebut menyebabkan aku teriak, bukan perkara tersebut menyebabkan aku menangis. Wahai Syekh Syaiban Ar-Ra'i, satu perkara inilah menyebabkan aku menangis. Aku mempunyai satu orang guru yang penuh wara. Aku memiliki satu orang guru yang mentarbiah aku. Guru tersebut dia sangat tawadhu', dia sangat rendah hati. Juga beliau sangat zuhud. Beliau habiskan kehidupan malam beliau di hadapan Ka'bah selama 2 tahun. Malam beliau tak akan tidur, di hadapan Ka'bah beliau akan ibadah. Masa yang sama beliau akan menelaah kitab, yakni mutalaah kitab di hadapan Ka'bah. Tapi malangnya wahai Syekh Syaiban Ar-Ra'i, aku tidak kenal kepada Allah. Dengan guru tersebut aku kenal kepada Allah. Aku ni orang yang jahil, aku jadi alim kerana guru tersebut. Tapi malangnya wahai Syekh Syaiban Ar-Ra'i, guru tersebut dia mati dalam keadaan kafir. Wal'iyadzubillah. Cuba kita bayangkan, kata oleh Datuk Zulkifli, Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri hafizahullah ta'ala, kata beliau, nak dibandingkan ilmu ulama mu'tabar, ilmu ulama di zaman salaf, ilmu ulama di zaman khalaf punya ilmu, nak berbanding dengan ilmu ulama mutaakhirin, hatta habu ilmu mereka yang ada kepada mereka tak akan setanding, tak akan sama dengan ilmu yang dimiliki oleh ulama mutakhirin. Berarti zuhud, kira ada time kepada guru, kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri itu hebat. Siapa Imam Sufyan Ats-Tsauri? Yakni guru kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala.
Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermafhum di dunia seorang itu akan beramal seolah-olah dia dengan syurga sehasta, di akhirat nanti dia dengan neraka lebih dekat sehasta. Di dunia orang akan beramal seolah-olah dia dengan neraka sehasta, di akhirat kelak dia dengan syurga Allah Subhanahu wa taala lebih dekat lagi sehasta. Di mana mungkin kita boleh melihat seorang itu dengan pandangan kehinaan. Cuba kita muhasabah. Kadang kita pandang orang itu dengan pandangan kehinaan dan seolah-olah jaminan syurga kepada diri kita. Kita pun tak tahu tempat kita kat mana, macam mana kita boleh lihat orang maksiat kepada kita, hina maksiat tersebut. Cukup-cukuplah pandangan Yahudi, pandangan non-Muslim, pandang orang Muslim dengan pandangan kehinaan. Takkanlah kita sama-sama Muslim, kita nak pandang seorang Muslim dengan pandangan kehinaan. Maka apa kita kepada orang? Maka apa kita kepada saudara Muslim? Sebab itu Adam berkawan, kata Imam Ghazali, kalau kita berkawan dengan seorang, letakkan 70 kemungkinan. Contoh, kita jumpa dengan kawan kita buat jangan buat tak tahu. Kita jangan mengumpat lah atau apa lah, kawan ni berjumpa seorang ni, dia tak erti sebelah, jangan maaf dia. Jangan mengumpat dia, kata Imam Ghazali, letakkan 70 kemungkinan. Mungkin dia tak nampak pun. Tapi dia nampak pun tak ada apa tadi. Mungkin dia dalam keadaan masalah pun. Sebab tu letakkan sehingga 70 kemungkinan. Yang akhir yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan mengenai kisah Syekh Sultan Al-Murad. Yang diceritalah, lepas tu kita buka majlis tu. Okey lah, cantik lah, satu saja, 4 mata saja. Diceritakan oleh Syekh Nazrul Nasir Al-Azhari Hafizahullah Ta'ala mengenai kisah Syekh Sultan Al-Murad rahimahullah ta'ala. Dalam kuliah saya, dalam syarah banyak kali cerita benda mengenai kisah Syekh Sultan Al-Murad rahimahullah ta'ala. Satu hari Syekh Sultan Al-Murad keluar daripada istana berpakaian serba dhaif, yakni serba sederhana, dan ditemani oleh seorang khadim, yakni pembantu. Siapa Syekh Sultan Al-Murad? Syekh Sultan Al-Murad memiliki anak yang bernama Syekh Muhammad Sultan Al-Fatih. Syekh Muhammad Sultan Al-Fatih memiliki ayah yang bernama Syekh Sultan Al-Murad. Berarti tempat dia jadi sultan tu, berarti pak dia ni yang kira Syekh Muhammad Sultan Al-Fatih, kedudukan dia macam TMJ punya kedudukan. Kena ikut nasib dia, bukan Tengku Mahkota Jawa tau, Tengku Mahkota Johor. Kira TMJ ni tak jadi sultan lagi, dia jadi tengku. Kasi pak dia hidup dia, tunggu pak dia meninggal, bukan mampu lah, tunggu pak dia meninggal. Macam itulah Syekh Muhammad Sultan Al-Fatih, dia hidup lagi dan dia memiliki ayah. Mungkin dalam zaman tu mungkin banyak ulama akan bagi tahu darjatnya engkau seorang pemimpin nak berbanding dengan anaknya engkau tu lebih hebat lagi. Banyak ulama punya pandangan yang macam tu. Dan memang betul ya. Dan sejarah memang macam tu. Tapi hidup lagi Syekh Muhammad Sultan Al-Fatih dan masih hidup lagi pak dia jadi sultan. Pak dia pun bergerak. Sebab tu jangan berangan nak dapat anak yang soleh sedangkan diri belum soleh. Sebab tu jangan berangan nak dapat anak yang saleh-salehah sedangkan pada diri isteri belum salehah lagi. Sebab tu jangan berangan nak dapat anak yang ulama sedangkan kita belum khidmah kepada ulama. Jangan berangan malam sikit. Satu hari Syekh Sultan Al-Murad rahimahullah ta'ala berpakaian serba dhaif, serba sederhana, keluar daripada istana jalan nak melihat keadaan rakyat. Tengah duduk jalan berpakaian serba dhaif, bersifat pakai serba dhaif, awak saja-saja pakai ke supaya nak kata masyarakat bagi tahu, oh ni pemimpin yang tawaduk ni, ni pemimpin yang rendah hati. Pasal juga bukan. Bersifat berpakaian serba dhaif, serba sederhana supaya tak mau masyarakat tu jam yang tengah duduk jalan tu pemimpin. Tak mau macam tu siapa. Okey, Syekh Sultan Al-Murad rahimahullah ta'ala tengah duduk jalan. Orang tengok tak tahu ya. Saya tak sedap punya pasal, tak perasan punya pasal. Tengah duduk jalan, Syekh Sultan Al-Murad masuk satu kawasan berhadapan dengan satu mayat.
Masyarakat di situ apabila berhadapan dengan mayat hanya sekadar lalu lalang saja. Tengok mayat ni buat dek saja. Tengok mayat ni buat dono saja. Tengok mayat ni buat bodoh saja. Syekh Sultan Al-Murad rahimahullah ta'ala satu orang pemimpin yang punya hati berat. Sehingga Syekh Sultan Al-Murad dia panggil satu orang pemuda, dia kata, ya syabab antum ta'al, wahai pemuda, hang mai sini. Kata Syekh Sultan Al-Murad, adakah masyarakat di sini termasuk kepada diri engkau tak memiliki ilmu fardu kifayah? Kata pemuda tersebut, la, nahnu faqih, kami menguasai ilmu fardu ain dan juga kami menguasai ilmu fardu kifayah. Sebab apa? Persipok kami tak mengurus jenazah ni kerana jenazah ni, si mayit ni di zaman dia hidup kami tak pernah nampak dilakukan amalan kebaikan, melainkan yang keluar daripada jasad si mayit adalah kemaksiatan. Mana mungkin kami nak urus jenazah si fasik ni? Kami khawatir kalau kami urus mayat ni, kami khawatir, kami takut, kami ghaflah akan jangkit maksiat si mayit kepada kami dan kami pun jadi kaki maksiat juga. Ghaflah tak mau, tak bani. Kerana kami tak nampak, kerana si mayit di zaman dia hidup dia sibuk lakukan maksiat. Yang pertama minum khamar, minum arak. Si mayit di zaman dia hidup dia sibuk lakukan maksiat, yakni bermain judi. Si mayit di zaman dia hidup dia sibuk lakukan maksiat, berzina dengan pelacur. Tak mahu. Ini cerita pemimpin yang memiliki hati perut, sehingga dia kata, engkau tunjukkan aku mana rumah si mayit. Pendek cerita, dah sampai dalam rumah si mayit. Si isteri dia teriak, dia usap kepada suami dia, dia kata, abang, itulah apa abang cakap. Wahai orang saleh, wahai orang yang baik, itulah apa yang kau cakap. Kata Syekh Sultan Al-Murad, mana mungkin perkataan saleh boleh kau nisbahkan kepada suami kau, sedangkan aku dengar suami kau tu lain. Kata sang isteri, engkau dengar tak orang hina suami aku dengan mengatakan dia lakukan maksiat? Yang pertama minum khamar, minum arak. Kata Syekh Sultan Al-Murad, betul, hakikatnya tidak. Amalan harian dilakukan oleh si mayit, hari-hari dia akan masuk pada tempat jualan, yang mana tempat jualan tersebut memiliki banyak jenis botol arak. Dia akan beli berbotol-botol arak tersebut, dia akan bawa balik kat rumah, dia akan buka tudung botol arak tersebut, air arak tersebut dia akan tuang di jamban, kemudian dia akan pecahkan botol-botol arak, kemudian dia akan cakap dengan aku, wahai isteri yang tercinta, betapa syukurnya aku kepada Allah, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala telah kurniakan aku rezeki yang sangat banyak, yakni rezeki berupa wang. Wang yang sangat banyak inilah aku dapat kurangkan botol-botol arak ada di jualan, supaya orang Islam tidak terjebak dengan minum arak. Dilakukan amalan lain, tapi pemikiran masyarakat itu lain. Yang kedua, engkau dengar orang hina suami aku dengan mengata lakukan maksiat, berzina dengan pelacur, hakikatnya tidak. Amalan harian dilakukan oleh si mayit yang kedua adalah hari-hari dia akan berjumpa dengan pelacur yang berdiri di hadapan pintu. Dia berserta dengan wang akan agihkan kepada pelacur yang berdiri di hadapan pintu. Kemudian dia akan nasihati, janganlah kalian mencari sumber rezeki dengan sumber yang haram. Apabila sumber rezeki yang haram masuk dalam jasad anak Adam, kalau di akhirat tak dapat pengampunan Allah, maka layaklah Allah Ta'ala lemparkan ia dalam neraka. Takutlah kalian kepada Allah. Dilakukan amal lain, tapi pemikiran masyarakat itu lain. Yang ketiga, engkau dengar orang hina suami aku dengan mengatakan lakukan maksiat, yang bermain judi, hakikatnya tidak. Dia masuk pada tempat perjudian, dia lihat orang Islam yang sibuk bermain judi, dia akan ambil wang, kemudian akan berikan kepada orang Islam yang sibuk bermain judi, kemudian dia akan nasihati, janganlah kalian mencari sumber rezeki yang haram. Takkanlah sumber rezeki yang haram kalian nak menafkahi kepada anak dan isteri-isteri kalian. Kalian tak sayang kepada mereka, kalian tak sayang kepada diri kalian sendiri. Kata sang isteri, sebelum suami aku menghembuskan nafas yang terakhir, aku sering menasihati dia. Aku cakap, abang jangan buat macam ni, nanti orang kata abang, nanti orang hina abang, nanti orang tak pandang abang, nanti orang tak dekat-dekat abang nanti. Abang janganlah buat macam ni bang. Tapi suami aku dia jawab balik,
Wahai isteri tercinta, engkau akan dengar orang akan hina aku bukan sahaja di zaman aku hidup. Bila datang ajal kematian aku, tetap engkau akan dengar orang akan hina. Tapi bila datang ajal kematian aku, siapa akan memuliakan aku? Yakinlah as-sultan bersama dengan para alim ulama akan menguruskan jenazah. Syekh Sultan Al-Murad rahimahullah ta'ala beliau teriak nangis. Kata sang isteri, bukan aku nak kisahkan kisah ini kepada engkau supaya engkau simpati kepada diri aku, tidak. Aku nak nasihati kepada engkau kisah yang aku kisahkan ini kepada engkau supaya engkau pandang setiap orang itu lebih mulia nak berbanding dengan engkau. Kata Syekh Sultan Al-Murad, ana sultan, aku adalah pemimpin, akan ku perintah seluruh para alim ulama di zaman kepimpinan aku supaya urus dan menyolati jenazah suami engkau. Islam bukan suatu agama yang pandang saudara muslim dengan pandangan penuh penghinaan. Tidak. Islam mengajarkan kita merasa diri kita itu hina nak berbanding dengan orang yang lain. Diri kita itu hina nak berbanding dengan makhluk yang lain. Walaupun hamba tersebut dalam keadaan penghinaan dan keadaan kehinaan, tetap kita pandang diri dia itu lebih mulia nak berbanding diri kita. Islam mengajarkan kita supaya kita pandang hina dengan kita, nak berbanding kita pandang dengan itu orang itu dengan pandangan yang mulia. Walaupun keadaan orang tersebut dalam keadaan penuh kehinaan, tetap kita pandang dia dengan pandangan penuh kemuliaan. Nak berbanding diri kita ni, walaupun dalam keadaan kemuliaan seperti satu amalan kebaikan seperti tahajud, seperti haji wal umrah, tetapi kita pandang diri kita itu lebih hina. Tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai sini saja. Sebelum saya nak tutup majlis, ada beberapa perkara yang saya nak bagi tahu. Yang pertama, saya nak ta'aruf sikit. Nama saya Muhammad Haslam bin Hasan Ghani. Nama saya Muhammad Haslam bin Hasan Ghani. Yang kedua, saya asal daripada utara. Saya asal daripada Tanjung, yakni Pulau Pinang. Yang ketiga, saya baru lagi menetap di Kelang, Kampung Delek. Baru lagi Kampung Delek, baru lagi. Tak sampai setengah. Kampung Delek kanan. Yang keempat, saya bukan nak nasihat lah, saya nak abang saja. Kalau tuan-tuan, kalau puan-puan nampak kulit macam saya, kulit warna macam saya, jangan panggil bangla. Jangan tak bagus. Tanya dulu. Saya ni pergi mana masjid, saya pergi mana surau, ada yang masuk saya di bangla. Saya akan jumpa Pak Haji tengok. Saya jumpa 2-3 pasien. Pasien yang pertama, kalau saya masuk masjid surau ni, saya akan jumpa orang yang terus hukum saya bangla. Yang kedua, saya akan jumpa orang yang dia suka speaking English. Dia akan jumpa saya, dia akan tanya, you come from where? Awak nak kena speaking. Saya mana bahasa Melayu ada. Yang ketiga, saya akan jumpa orang yang dia suka pandang saya satu macam dia pandang. Dia tengok saya atas bawah, dia tengok saya. Macam dia tengok saya ni macam saya nak curi tabung masjid lah. Takut dia tengok dia. Kadang orang tengok lagu tu, kita jadi segan tau, kita jadi rasa bersalah. Kita geram mulut dia. Tak apa, kita bagi salam lah. Assalamualaikum Tuan Haji. Dia tengok saya atas bawah. Ya. Dia kata lagu. Okey, tak apa, kita kuliah lagu ni. Saya keluar lagu tu. Dia jumpa saya, Assalamualaikum Ustaz. Saya kata, Waalaikumsalam. Saya kata, apa cerita tadi saya bagi salam tak mau jawab? Dia kata, dah, ini abang Allah tadi segan nak jawab salam. Allah. Ingat bangla segan nak jawab, tak ada salam. Awak kalau bangla bagi salam tak ada jawab lah. Yang ketiga yang saya kenal, seterusnya saya kenal lah, dia cerita sikit lah. Dia panggil saya kuliah, kita main kuliah. Saya solat maghrib jemaah, saya solat sunat ba'da maghrib, lepas daripada maghrib saya solat 2 rakaat, saya bagi salam, pengurusi masjid angkat mic. Dia kata, tuan-tuan dan juga puan-puan minta maaf kerana Al-Fadhil Ustaz Muhammad Aslak tak dapat hadir pada majlis ilmu kali ini. Saya duduk masa terpaku lagu tu, aku sama. Saya jumpa dia, saya kata, Tuan Haji malam ni siapa kuliah? Dia,
Aku satu macam dia sembang. Dia kata, you apa mama? You apa mama you mai sini? Allah. Saya kata, Tuan Haji, malam ni saya lah kuliah si Ustaz. Dia kata, Allah Ustaz, minta maaf lah banyak-banyak. Ingat mamat mana kau duduk tadi? Yang ni terakhir ni, terakhir ni lah ni. Bulan Ramadan, boleh katakan keseluruhan masjid yang saya masuk, surau yang saya masuk full lah. Waktu malam ni saya masuk, boleh hampir semua saya akan jumpa dengan situasi ni. Saya keluar daripada masjid, 7 orang akan patah. Ni yang saya kenal ni 7. Kadang ada seorang, kadang ada 2 orang, kadang ada 3 orang. Hari ni saya kenal tu 7 orang patah. Hak pertama ni dia jumpa saya, dia kata, Ustaz, kami minta maaf Ustaz kami minta maaf kat masjid Ustaz. Tadi Ustaz masuk masjid kan, kami ni 7 orang sekali. Tu kami duk kata lah ni bangla jual kapet ke, bangla jual nyata. Kami duk sembang sesama kami. Dan banyak lagi kami mengumpat Ustaz, kami minta maaf lah Ustaz. Ustaz sebut tadi al-ghibatu asyaddu minaz zina. Dosanya mengumpat lebih teruk lagi daripada dosanya berzina. Ustaz, kami dah mengumpat Ustaz kan. Ustaz, kami pernah dengar pembahasan ni 20 tahun sudah. Kami talaki kitab penawar bagi hati. Kata pengarang kitab, taubat seorang hamba tak akan diterima oleh Allah melainkan minta maaf kepada orang yang dia mengumpat. Ustaz, bulan Ramadan ni bulan maghfirah, bulan pengampunan. Kami takut kami tak dapat pengampunan Allah kerana kami mengumpat Ustaz. Kami minta maaf Ustaz. Kira ni dia bagus sikit. Kadang dia akan jumpa saya, dia menangis, dia peluk saya, dia bagi duit. Relax lah. Kalau surau ni ada macam tu, fikir saya lagu tu, saya maafkan tak apa lah. Bulan Ramadan, hang bagi duit, nangis salam, buat apa? Tunggu raya lah. Raya cantik dia, minta maaf, zahir batin, bagi duit raya. Kadang tu sampai 1000 dia bagi saya. Saya tepuk dia, Allah, sampai 1000 bagi buat apa? Banyak takfis juga, dah bagi kat dia lah. Dah buat salah dengan saya. Ya dah salah takkanlah nak ulang 1000. Adakah kerana 1000 tu baru saya akan maafkan dia? Dia punya kefahaman sebenarnya tu, dia teriak dia bagi 1000. Bagi anak ke dia, cantik dia. Ataupun tunggu raya lah. Raya hanya bagi 1000 dah, bagi lebih lagi. Tuan-tuan, saya bukan nak nasihat, saya nak abang alam. Kalau jumpa kulit wajah macam saya ni, jangan sok bangla tu, tanya-tanya dulu mai daripada mana. Dan seterusnya, tuan-tuan dan juga puan-puan, saya minta maaf banyak-banyak kalau percakapan saya tadi menyinggungkan perasaan tuan-tuan dan juga puan-puan. Saya minta maaf banyak-banyak. Dan seterusnya, saya minta maaf banyak-banyak, sangat-sangat kalau percakapan saya menghilangkan adab saya sebagai orang muda. Bila berhadapan orang lebih tua daripada saya minta maaf banyak-banyak. Saya muda lagi, saya 25 pun saya tak sampai lagi, 23 pun saya tak sampai lagi. Saya yakin ada dalam jemaah ni orang lebih tua daripada saya. Gelap, betul lah. Lebih tua daripada saya. Saya minta maaf kalau percakapan saya, mungkin pembahasan saya tadi kurang memuaskan hati tuan-tuan dan juga puan-puan. Saya minta maaf banyak-banyak. Seterusnya, saya harap daripada tuan-tuan dan juga puan-puan tolong doakan untuk saya. Yang ada di hadapan saya ni semua veteran-veteran baik junior-junior sekalipun tolong doakan untuk saya. Saya perlukan doa orang yang lebih tua daripada saya. Saya perlukan doa mak pak saya. Saya perlukan doa guru-guru saya. Saya perlukan doa para asatizah, ulama-ulama. Juga saya perlukan doa orang yang lebih tua daripada saya. Baik tuan-tuan dan juga puan-puan, baik orang yang lebih muda daripada saya. Yang akhir sekali, yang baik itu datang daripada Allah. Salah silap, kelemahan, kekurangan datang daripada diri saya sendiri. Hakikatnya qadrihi khairihi syarrihi minallahi ta'ala. Segala sesuatu yang baik dan juga buruk hakikatnya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.